Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my channel. Thank you very much sebab masih lagi sudi view video aku dekat dalam my YouTube channel ni, dan terima kasih sebab sudi subscribe. Yang belum subscribe, tekan butang merah dekat bawah tu, dan jangan lupa tekan juga butang notification supaya anda tidak ketinggalan aku punya video dekat dalam my YouTube channel ni. Okey, bagi yang baru dekat channel ni, yang tak mengenali diri saya lagi, nama saya Hamidah. Saya buat reaction video berdasarkan isu semasa yang berada dekat Malaysia. Tak kisahlah isu hiburan ke, isu politik ke, ataupun mana-mana isu viral. Kalau saya rasa nak buat reaction, saya akan buat reaction to that issue. So hari ini saya akan buat reaction berkenaan dengan pertukaran nama Sabah kepada Sabeh, okey, yang dilakukan oleh seorang individu ini yang diwawancara oleh wartawan. So kita tengok video ini dulu. Di sini ketika ini untuk berkongsi sedikit pengalaman mereka melakukan perjalanan rentas negeri hari ini. Assalamualaikum, boleh saya tahu nama penuh dulu? Waalaikumsalam, nama diberi Saddam. Saya berasal daripada Sabah, and then macam hari ni kita orang ambil peluang untuk pergi bercuti dekat Cameron Highlands since PKP pemulihan ni dah dibenarkan untuk kita berjalan merentas negeri. So plan hari ni saya bersama dengan keluarga saya pergi dekat Cameron. Okey, dah nampakkan video tersebut. Okey, sebenarnya saya tak nak up video tu dekat dalam saya punya channel atau dalam saya punya video. Okey, disebabkan mungkin ramai yang tidak tahu tentang isu ini, dan isu ini mungkin viral di kalangan mereka yang berada dekat Sabah dan Sarawak saja, sebab kami faham keadaan tersebut. Dan saya tak pasti di Semenanjung tahu pasal isu ini ataupun tidak. Jadi saya tunjukkan video tersebut supaya orang boleh faham. Okey, jangan salah faham. Okey, view video ini daripada awal sampai akhir supaya tidak timbul salah faham. Dan ini merupakan pandangan peribadi saya, tidak ada kaitan dengan orang lain. Dan kalau anda tidak setuju dengan pandangan saya, please komen dekat bawah. Okey, pada saya dalam video ini bukan merupakan isu yang besar sebenarnya. Isu tersasul ataupun tersalah cakap. Tapi satu pujian untuk brother ini tadi, bila dia tahu dia tersalah cakap atau tersasul, dia terus perbetulkan pada ketika itu juga. Dia nak sebut saya berasal daripada Sabah, tetapi tersalah sebut dia berasal daripada Sabeh. Okey, yang inilah bila netizen nampak benda itu sebagai satu benda yang lucu dan boleh dijadikan bahan lawak. Biasalah, you tahu netizen Malaysia macam mana. Okey, dia akan biasa buat meme, buat benda yang berbentuk parodi ataupun jadikan benda itu bahan lucu. Okey, kalau tidak berlebihan tidak jadi masalah. Cuma kadang-kadang bila sampai tahap menghina ataupun sampai ke tahap memalukan, saya kira itu sudah benda yang tidak wajar lah. Tapi kalau setakat nak just nak melawak atau bergurau, tu tidak menjadi masalah untuk saya. Okey, tersasul atau tersalah cakap ni biasa berlaku di kalangan kita. Tak kisahlah kita berasal daripada mana. Terutama untuk mereka yang dekat Sabah dan Sarawak, mungkin faham keadaan ini. Okey, sebab kenapa saya cakap Sabah dan Sarawak? Saya fokus pada Sarawak dululah sebab saya orang Sarawak. So saya faham bila orang akan tersasul atau tersalah cakap. Kalau anda perasan, sebelum di awal-awal video saya, di awal-awal saya bercakap dalam video, ramai yang komen menyatakan saya gunakan bahasa rojak ataupun saya bercakap dalam, tak juga saya bercakap dalam English secara fluent, and then saya tak juga bercakap dalam bahasa Melayu secara lancar. Okay, tak juga kedengaran seperti orang Semenanjung, tak juga kedengaran seperti orang Sarawak. So saya bercampur daripada segi bahasa saya dalam video pada awal-awal saya buat video dekat dalam YouTube, dan ramai yang komen dan saya ambil positif komen tersebut, dan saya cuba perbaiki keadaan. Dan Alhamdulillah sekarang ini walaupun masih lagi anda nampak macam rojak bila saya campur bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris, okay, dan saya ada pernah terangkan dalam video kenapa saya dalam keadaan seperti itu. Okay, memandangkan keadaan ataupun tempat kerja saya memerlukan saya menggunakan bahasa Inggeris, but English is not my mother of tongue. That's why saya campur atau rojak dia dalam bahasa Melayu. So saya explain sekarang kenapa dekat Sabah dan Sarawak ini tersasul, ini perkara biasa. Okey, kalau dekat Sarawak ini ada 27 kaum. Okey, itu kaum utama dekat Sarawak, dan pelbagai kaum membawa kepada pelbagai bahasa. Contoh saya daripada kaum Melanau. Bila saya bercakap sebagai seorang yang berbangsa ataupun kaum Melanau ini tadi, okey, bila saya bercakap Melanau bagi daerah ini tadi, dan saya berjumpa dengan individu yang berbangsa Melanau juga, tetapi dia bercakap dalam dialek
daerah dia, bila saya bercakap dengan dia, dia macam ayam dengan itik bercakap. Okey, saya tak faham antara satu sama lain. Kami tak akan faham antara satu sama lain. Okey, begitu sekali perbezaan bahasa kami dekat sini. Walaupun sama kaum. Okey, dekat sini kalau macam contoh, saya bagi satu contoh yang agak mudah. Okay? Kehidupan seharian saya. Misal kata daripada pagi. Kalau saya bercakap dengan my husband, saya akan bercakap dengan dia dalam bahasa ibunda saya, dalam bahasa Melanau. Sebab saya Melanau, dia pun Melanau. So, saya bercakap dalam bahasa Melanau. Tetapi bila saya bercakap dengan anak-anak saya akan bercakap dalam bahasa Melayu baku. Kenapa? Persoalan itu pun masih dalam fikiran saya. Kenapa dia bercakap dalam bahasa Melayu? Saya bercakap dengan dia dalam bahasa Melayu. Sebab dia lebih masa dekat luar menggunakan bahasa Melayu baku lebih daripada dia dengan saya, okey, berbahasa ibunda. Okay. Oleh sebab itu, bila saya cakap dengan anak saya bercakap dalam bahasa Melayu baku, tetapi mereka boleh faham bahasa Melanau. Dan bila sampai ke tempat kerja pula, apa situasi dia? Okay. Dekat tempat kerja saya, ada yang berbangsa Cina, ada yang berbangsa Iban, ada yang berbangsa Melanau, ada yang daripada Melayu Sarawak. So, setiap bangsa ini tadi atau setiap kaum ini membawa bahasa masing-masing. So, bila dah membawa bahasa masing-masing, of course kami ada satu certain bahasa yang boleh digunakan oleh semua orang. Misal katanya bahasa Melayu Sarawak. Hampir ke semua kami tahu bahasa Melayu Sarawak. Cuma agak susah untuk bertutur atau bercakap. Misal katanya, saya akan biasa duduk makan atau breakfast dengan rakan saya daripada kaum Iban, daripada kaum Chinese. Okay? Dan bila kami bercakap, saya bercakap dalam, kalau saya bercakap dengan rakan saya yang berbangsa Iban, saya akan bercakap dalam bahasa Melayu Sarawak. Walaupun saya tahu berbahasa Iban, tetapi kalau saya bercakap dalam bahasa Iban, saya rasa macam saya takut saya tersasut atau tersalah cakap. Okay? Tidak lancar tetapi tahu. Dan saya faham. Dan kami akan bercakap dalam bahasa Melayu Sarawak. So, dalam perbualan, tengah duduk satu meja, takkanlah kita nak ampaikan rakan saya yang berbangsa Cina. Okay? Of course, kalau dengan dia ini, saya tak boleh nak cakap dalam bahasa Melayu Sarawak. Dia boleh faham tetapi dia tak boleh nak menyambut saya punya perbualan tersebut. So, nak bagi rasa orang tidak feel rejected ataupun rasa macam terabai ataupun tidak diendahkan. So, saya akan bercakap dengan dia dalam bahasa yang dia faham. Misal kata bahasa Melayu dan bahasa English. Okay, so kami dah biasa bercampur dan bercakap dalam pelbagai bahasa walaupun hanya sekadar duduk semeja makan breakfast. Okay, minum sarapan pagi, kami akan bercakap dalam multi language dalam ketika itu. So, anda bayangkanlah seharian kami seperti mana. So, walaupun dalam keadaan yang biasa seperti itu, common, okay, dan kami berada dalam persekitaran yang kami boleh ubah bahasa kami in the split second. Okay? Dah biasa dilatih seperti itu. Cuba anda bayangkan dalam situasi individu ini tadi. Mungkin dia berada dekat tempat lain. Okay, atau dekat situasi, misal katanya dia bukan berada dekat tempat yang biasa dia guna perkataan atau bahasa-bahasa tertentu. Misal kata, kalau kami kat sini biasa, okay, benda tersebut macam kita ubah bahasa daripada bahasa Melanau pergi ke bahasa Melayu pergi ke bahasa Inggeris, itu biasa. Tetapi tempat mereka, bila dia dekat satu tempat atau kawasan tersebut, dia nak ubah bahasa itu dalam tempoh split second, tidak dilatih atau tidak dibiasakan, biasa akan berlaku tersasul ataupun tersalah cakap. Jadi kalau kita nak mengusik atau bergurau itu biasa. Okay? Maksudnya jangan sampai berlebihan. Okay? Kalau sampai berlebihan atau memalukan, saya pun tidak setuju ataupun benda itu tidak wajar dilakukan lah. Okay? I think that's all from me. Thank you very much for watching and then have a good day guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye-bye.